Minggu ini tetamu kita di Awesome semestinya akan membuatkan anda terkejut. Dan anda nak tahu siapa yang mendominasi cerita pada minggu ini? Tak lain tak bukan kita ada Kak Nurul Deb, Abang Fauzi Nawawi, Kak Lina Hangat, Johan Asari dan Wafi. Semuanya yang terbaik untuk anda di Awesome hanya di Awesome TV. Memang awesome. This song is for you. For me? Of course. Wow. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada berikan. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Yes. Yes. I suka dia punya kata-kata. Gadis Melayu memang menawan. Cuma nak tanya. Okey, apa ni? Emilia Anderson gadis Melayu ke? Itulah saya bukan Melayu. Bukan Melayu. Tapi it's okay, lagu tu still for me kan? No. Kalau bukan Melayu, kita kena tukar. Ya ke? Jadi Please, apa? tukar. Siapa bilang bukan Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada mengikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. This is originally for you. Wow, original song ya. Saya dapat. Emilia Anderson. I sebenarnya tertunggu-tunggu juga bila hari tu dah buat. Lepas tu diorang pairingkan I dengan orang lain. I macam, alamak, bila lagi nak dapat pair dengan gadis berkaki jinjang ni? Aduh, sweet dia Syuk ni. Tapi itulah, tiap-tiap kali yang datang, Syuk mesti kena nyanyi. Of course lah. Sebab you tak banyak lagu Melayu yang you tahu. Baik, Emilia. So, anda sedang menyaksikan saya, Syuk Saha. Dan saya Emilia Henderson. Dalam Awesome. Okay guys, Awesome di mana rancangan kami akan bagi tahu kepada anda tentang isu-isu artis yang terkini dan juga cerita-cerita yang tengah viral sekarang ni. Betul tu. So apa cerita kita untuk hari ni? Okay, dalam segmen yang pertama Aperture, kita ada cerita katanya Emilia. Apa? Orang lain punya isu, orang lain tiba-tiba nak buka mulut, nak bawa keluar suara. Especially zaman sekarang dengan netizen semua tu, semua sibuk kan sebenarnya. Orang lain yang bercerai, engkau yang berbunyi dah, kenapa? Itulah, tapi Aperture yang first kita untuk hari ni adalah pasal isu ni juga. Nak tahu tak? Siapa? Siapa? Okey, Kak Nurul. Jom kita tengok interview ni. Alright, roll with the Absan guys. Actually daripada 10 tahun lepas saya dah memang aktif buat bisnes, bantu orang sihat dengan program yang saya buat secara online memang dah 10 tahun. The more kita buat benda yang baik pada orang, the more kita pun jadi better kan. Bermula tahun 2003, bisnes dah start menurun. Susahlah kita nak jual muzik dah. Orang mana nak beli album dah. Orang download secara cetak rompak, download secara haram dan sebagainya. Tapi lah ni semua benda tu dah jadi better. So tak mau dah invest buat lagu baru sebab banyak kali saya invest, orang masih dengar lagu saya yang lama. Sebab tu saya dah rasa macam, buat apa nak buat lagu baru sebab lagu yang lama tu orang duk dengar lagi, orang masih gila sampai ke hari ni. Bila berlakunya pandemik ni, memang of course banyak orang berubah. Tapi pada kami tak berubah banyaklah sebab kami memang kerja daripada rumah. Memang kerja online, memang kerja meeting online dan sebagainya. So rumah adalah office, cuma makin sibuk. Sebab segala aktiviti bisnes, segala aktiviti training, motivation dan sebagainya memang makin lebih lah. Bila setiap kawan yang saya kenal kalau melalui cerita yang sama sebab saya dah pernah lalui. So, saya faham macam mana rasa tu. Saya kenal Sharifah Sakinah tu macam mana, saya rasa saya perlu bercakap lah, perlu beritahu pada semua orang apa saja keadaan seseorang tu, dia bercerai ke, dia apa ke, kita tak ada hak untuk komen, untuk merendah-rendahkan lagi keadaan orang tu. Itulah dia. Seboleh-bolehnya kita tak payah masuk campur hai orang.
Especially kalau pasal benda peribadi ni. Ya, Kan? jaga urusan dalam kain sendiri sudah. Kalau tak pakai kain, jaga urusan dalam seluar sendiri. Betul tu. Dan pasal kontroversi lagi yang seterusnya tu. Bolehlah. Boleh, Pasal, Amelia. So yang seterusnya tu ada story pasal kontroversi dan artis ni memang ada jugalah banyak kontroversi. Betul. Dengar kata pasal isu video yang kita tak tahu video apa. Sebab kita tak tengok, kita dengar je. Jadi kalau boleh kita nak pencerahan. Video apa? Tolong jelaskan Abang Fauzi Nawawi. Sekarang ni jadual padat dengan penggambaran lah, syuting. Penggambaran 26 episod. Selepas PKP hari itu, setelah dibenarkan buat penggambaran, saya punya kesibukan tu sampai hari inilah, alhamdulillah. Kebanyakan masyarakat banyak bergantung kepada platform social media. Dia orang suka percaya dulu, fikir kemudian. Sebagai artis yang juga bergantung salah satunya di platform social media, kita ni adalah di antara mangsa yang paling utama lah. Ada juga yang tunggu peluang macam mana untuk nak melepaskan rasa marah, rasa geram pada seseorang artis tu. Saya menjadi mangsa ni bukan baru ini je. Daripada awal dulu. Jadi saya tak ambil pusing sangat. Saya cuma letakkan ini sebagai satu ujian dan juga halangan di mana setiap artis harus lalui. Apa saja kontroversi yang baik ataupun buruk, pengaruh dia kepada seseorang artis tu, kalau diambil sebagai positif, maknanya positiflah jadi dia. Jadi kalau ada yang buruk, dia juga akan popularkan artis tu, tapi dari segi keburukan dia lah. Saya berada di bidang seni ni hanya mencari rezeki. Jadi kontroversi dan juga populariti tu saya tak ambil hirau dah. Saya hanya jaga saya punya kualiti kerja. Oh, so itu ceritanya. Sekarang kita dah dengar dari Abang Fauzi sendiri. Ya, betul. Emilia, sebenarnya kalau Emilia tahu, pasal isu video-video macam tu, bukan Abang Fauzi Nawawi je kena tahu. Banyak kan? Ramai kawan-kawan kita yang kena. Kalau kita tengok, Aiman Tino pernah kena. Lepas tu kawan Syuk sendiri, Jigi daripada Kumpulan Masin pun pernah kena. So guys, berhati-hati. Kalau boleh, kalaulah melibatkan aib orang, kita jangan buka aib orang. Kalau kita tak nak orang buka aib kita, janganlah kita buka aib orang lain. Betul? I memang setuju dengan statement tu dan I rasa juga, you know, siapa-siapa yang rasa senang nak jadi artis, memang tak. Sebab orang selalu akan nak cari something. Betul. Cari point dekat situ. Baik, Emilia. Sekejap lagi kita akan ada artis yang legend yang kita rindu, kita bawakan semula kepada anda dalam Awesome. I memang excited ni. So jangan ke mana-mana sebab kita akan kembali selepas ini. Alah, sebut-sebut ada. Dia kena ada hari Rabu, Khamis. Mana suku kaca lari kira deh. Merendah tarian. Hello. Tak boleh. Perut tu agak-agak sikit. Memang lumrahnya insan yang lemah sering dihela lantas tertipu. Mana janjimu yang kau lepaskan? Mengapa aku kau tinggalkan? Hai guys, welcome back to Awesome. Saya Syuk Saha. Dan saya Emilia Henderson. Baik, Emilia, kalau tadi kita tengok seorang penyanyi yang dulunya pada zaman ketika itu beliau memang hardang, panas. Itulah patutlah hangat dalam studio kita ni hari ni kan. Ya, betul, Emilia. So sekarang kita nak jemput artis yang kita nak interview ni. Siapa lagi kalau bukan Kak Lina Hangat. Oh. Lama tak video ni. Lama tak.
Lama tak berkinja. Ya, menginja. Menginja. Assalamualaikum Kak. Sihat Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah sihat. Sihat insyaAllah Kak. Kalau tak sihat tak datang lah. Yelah ya. Ah. Duduk rumah lah awak. Ya. Kerja lah yang patut kan buat kuih ke kan. Buat kuih. Baik, Kak Lina Hangat. Setelah 20 tahun sebenarnya Kak Lina masih lagi aktif. Kita tahu masih lagi menerima undangan jemputan-jemputan untuk buat show apa semua. Ya, insyaAllah. Tapi sekarang ni macam mana perkembangan terbaru Kak Lina? Perkembangan ni saya nak come and no turning back. No turning dulu back dah. kalau dulu come lepas tu go back. Come go back. Sekarang ni saya nak insya-Allah saya nak fokus, saya nak come and no turning back. Sebenarnya kita nak tanya Kak Lina ni, Kak Lina bila Kak Lina nak kembali macam comeback lepas PKP kita semua macam cuti a bit kan. Kak Lina masih nak maintain nama Kak Lina Hangat tu ke? Ya Allah. Sebenarnya saya ni dah berfikir lama selepas saya berhijab, saya rasa saya nak buang hangat tu. Tapi selepas saya orang kata masih lagi bekerja, dalam masa berhijab tu saya masih bekerja, saya cakap Lina orang semua tak tahu Lina mana. Sekarang ada Lina Pom-Pom. Sekarang ada Lina Pom-Pom kat lagi kan. Jadi saya cakap Lina Hangat. Oh, Lina Hangat. Lain kali cakap Lina Hangat, barulah faham dan barulah kenal. Jadi orang baru tahu saya itu Lina Hangat, Wak. Jadi kita nak tukar nama, saya susahlah. So dia jadi macam stage name lah. Ya, stage kan? name. Lebih kurang. Apalah sangat ada pada nama kan. Betul lah Kak. Saya tak kisahlah orang nak cakap apalah. Baik Kak Lina, selain pada menyanyi sebenarnya Kak Lina tengah busy buat apa sekarang? Sekarang saya memang dulu masa saya zaman hangat dulu memang saya 24 jam bekerja, Wak. Saya penat letih orang kata. Kak Lina sejenis workaholic lah. Yes, saya bekerja dan bila saya orang kata start berhijab, mulakan berumah tangga yang kedua, saya orang kata saya coolkan sikitlah saya punya persembahan, saya punya aktiviti. Jadi daripada situ saya rasa berkat dia bila bertudung tu saya banyak berehat. Jadi kalau duit banyak pun sakit buat apa? Saya fikir macam tu. Jadi saya orang kata aktiviti saya tu very limit lah. Kalau ada show, ada function, ada orang kata yang memerlukan saya baru saya pergi. Kalau tak saya just stay at home, tak ada buat apa-apa. Wak. Kadang-kadang saya buat laksa Johor. Kalau permintaan, kalau ada permintaan yang ada laksa Johor. Kalau ada permintaan dia saya insya-Allah saya buat. Boleh lah. Ni kita minta ni. Ya. Tapi tak ada stok, Wak. Alah, sebut-sebut tak ada. Tak ada. Dia kena ada hari Rabu, Khamis segitu. Dia tak adalah hari-hari, Wak. Okey, kita tuntut Rabu boleh insya-Allah. Jauh. Nanti kita WhatsApp. Tapi itulah Kak, saya rasa apa yang penonton kadang-kadang tak nampak pasal bidang seni ni adalah kita nampak kerja macam yang dekat pentas, bila kita buat show, tapi sebenarnya ada banyak lagi kerja yang akak kena buat, especially bila akak nak cipta lagu semua tu yang kita tak nampak. So sekarang akak rasa dah cukup rehat, dah ready kan nak balik. Sebab kita pun nak excited. I'm sure penonton dan fans akak kat rumah tu memang excited nak tengok akak balik. Sebenarnya saya ada orang nak sponsor saya buat single. Oh, ya. Ambil je lah, Wak. Saya kena fikir juga. Saya make sure kalau saya masuk apa-apa pun saya buat apa-apa pun saya kena comeback yang betul dan yang benar. Kalau boleh saya nak buat album single yang betul-betul orang kata boleh menghangatkan balik nama saya dan apa orang kata bidang seni ni. So awak fikir-fikir genre yang awak akan ambil balik? Saya kalau boleh saya nak macam BBU budak-budak baru nak up ni kan. BBNU punya lagu. Bukan maknanya kolaborasi dengan BBNU lah. Betul. Yes. Kebanyakannya sekarang semua buat macam tu. Tapi kita ada terbaca juga Kak Lina ada tetapkan syarat sebenarnya untuk buat show, betul? Ya, alhamdulillah. Antara beberapa syarat yang Kak Lina tetapkan? Saya nak show saya lepas maghrib. Atau pukul 10 kan kalau tak salah? Ya, saya selalunya memang show time. Pukul 10.30, pukul 11. Segitu memang saya punya show time lah. Saya tak buat, memang saya bukan orang yang jenis yang show menyanyi je, bukan. Saya more tu macam entertainer. Iyalah. Lepas tu lagu saya pun genre lagu yang versatile lah. Lagu Tamil, Indian, Chinese, Japanese. Yes. Awak memang boleh hafal banyak-banyak bahasa ni? Yes. Dan saya ada album Tamil, okay? The first Malaysian singer. Female artist. Malaysian Book of Record, okay? Belanjalah kita sikit. Alhamdulillah, Kak. Boleh. Belanja kita sikit. Boleh nak dengar? You lagu yang paling awak favourite. Lagu Tamil yang paling awak favourite. Lagu Mana Suku, lagu tu memang very popular. Alright. Kita nak dengar awak. Kita buat lagu Mana Suku kan? Mana Suku kacalar kirade merenda taria berbaro meninggal nerupako di kirade portikolaya berbaro Ari kira kartu sudi kirede
Pakin rekang kau dikira de, mana sukul kaca dikira de, mana tarian berbaru. I love you Mr. Mahmud. I love you Mr. Mahmud. Oh, ingat tu chorus dia. Itu memang crazy. So, akak ada plan tak nak buat lagu dalam bahasa-bahasa lain ke? Masa saya tengah hangat dulu memang saya ada plan juga nak buat bahasa Tamil. Tamil dah buat, saya nak buat lagu bahasa Mandarin pula. Saya suka Mandarin. So, macam mana nak hafal semua lagu tu dalam bahasa lain? Itu saya pun pelik jugalah. Saya rasa Kak. macam itu kena sebagai artis kita artis dulu tau. Artis lama ni lain tau. Artis lama betul. ni diorang suka mencuba. Betul. Dan kalau kita ada function pun diorang request, okay hari ni company is Japanese. So I need you to sing 2 Japanese song. So kita kena ready lah. Sebab tu kita ada macam banyak benda yang kita boleh belajar dari Kak Lina. And sebenarnya saya pun nak tanya advice Kak Lina sikit. Sebab dulu kan Kak Lina pernah lah menghadapi kontroversi ke whatever. So Betul. apa advice akak untuk artis-artis baru yang nak up sekarang ni, BBNU tu, untuk macam menghadapi dengan kontroversi, untuk handle benda ni? Saya rasa kalau tanpa haters ni kita nobody. Kita Maksudnya nobody. artis ni perlu ada haters Perlu juga. ada haters. Dan kalau yang haters yang saya dulu kau awak kena awak, tapi saya fikir macam kalau tak ada diorang tak ada saya. Sebab yang menaikkan saya diorang. Not because of memang dulu saya hangat lah. Because of pemakaian na'udzubillah lah. Itu what is past is already gone. Not because of that juga dia bencikan saya. Tapi saya tak kisah apa yang pada mata diorang pada masa itu. Dan saya buat apa yang sepatutnya sebagai artis saya buat. Jadi saya coverkan balik dengan saya punya orang kata persembahan, dengan nyanyian. Daripada jadi orang tutuplah dengan segi pakaian saya tu mungkin. Yelah. Tapi kita memang excited sangat untuk akak ni. Kita nak tengok album Hangat 3. InsyaAllah, amin. Hopefully kan. Dia bukan Lina Hangat 3 tu dah 4-5 tu. Dah 4-5? Dah lah Lina 1, Lina 2, Lina 3, Agogo, Mana Suku. Lepas tu sekarang mungkin 5-6 lah album. Okay, so kita buat Hangat 2020. Yes, boleh lah. Yes. Baik, You are Kak right, Lina. darling. Sebelum Kak Lina beransur keluar pada usaha, mungkin Kak Lina ada apa-apa Kak Lina nak sampaikan? Beransur keluar. Mungkin Kak Lina apa-apa nak sampaikan kepada peminat-peminat Kak Lina? Kepada semua peminat Lina Hangat, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama-sama saya. Dan saya harapkan doa-doa kamu semua. Amin. Doa-doa yang terbaik untuk saya. InsyaAllah kita jumpa dalam tahun 2020 ni kalau ada rezeki. Mana tahu kita dua boleh jadi backup dancer pula. Memang saya suka makeup kalau ada backup dancer ni. Okey, payung satu. Saya akan backup kan. Payung. Hello. Tak boleh. Perut tu agak-agak sikit. Kita baru je nak try jadi backup dancer. Ya okey, dia tak okey. Boleh ke? Okey, nanti. Okey awak, kita akan kepiskan perut ni awak. Sekembalinya selepas ini, saya janji. Perut ni dah tak ada awak. Thank you, Lina. Anda kena tonton Awesome TV. Memang awesome ni sebab ada banyak gila rancangan yang best. Antaranya kita ada telemovie. Yang macam-macam telemovie dah ada. Kita juga ada sitcom yang guarantee korang kat rumah akan ketawa. Perkongsian pengalaman oleh tetamu jemputan kita tentang pahit maut, jerih perihnya sebelum dan selepas bergelar selebriti. Bakar dulu. Sebab soalan lepas ni akan lagi terbakar. Lepas program lawak itu saya terus duduk di sini. Pakai semua duk kata okey. Adakah tu petanda supaya dah so berhenti main piano? Ekonomi Melayu, betul. Kan siapa kata kita tak ada usahawan Melayu? Orang yang berniaga, dapat duit, boleh bayar zakat. Maut selepas dilanggar sebuah pacuan 4 roda yang dipandu oleh seorang lelaki disyaki mabuk. Bukankah dia ada rules ke? Kalau dah kahwin, tie kena panjang bawah sikit. Ini pun tak sesuai ni. Oh, Corporate dress dia tak payah aksesori ni. Dia nak carry ni macam terlalu syarat. T-shirt tu terlalu casual. I want the front seat. Baby Ricky time. Baby Ricky time. Happy hopping, never stopping, baby Ricky. Let me just give it a whirl. Oh yeah. Whoa. Whose place are we at now?
for I am Robin Hood. Oh my God. Umi, tolonglah. Saya main je. Takkan nak makan semua benda ni? Apa ni macam rabbit? Kami ni apa? Tanya ni nak kerja dengan kau. Wah, kau menjahanamkan telefon pro. Jangan bully kita. Kami merupakan salah satu kumpulan K-pop yang famous di Malaysia dan juga Korea. Dan paling murah. Menuju ke istana cinta kita. Tuan, saya nak tanya, tahu tak alamat ni? Mana? Ni lah. Sini macam ni. Halo, sini. Mana saya? Nak dengar cerita? Cik Man, jom ikut saya. Jangan gerik saya. Budak flat. Bangun. Apa tik? Chopstick. Sakit bau. Sakit kepala. Terngiang-ngiang lah lagu tu kat otak ni. What's up, guys? It's Syuk Saha. And Amelia Henderson. Bang, bang. So, what is on the news today? Fuyo, what is on the news today? Please. Okay, Amelia. Syuk nak tanya Amelia. Okay. Amelia suka lelaki yang good boy ataupun bad boy? Atau Batman? I think Batman. Itu yang Amelia suka. Tapi sebenarnya apa yang penting tu, kalau dari segi macam penampilan whatever tak penting. Yang important tu hati kena good. Yes. Hati tak boleh nak bad kan? Tapi kebanyakan perempuan masa zaman sekolah lah, masa zaman study, kebanyakan perempuan dia lebih tertarik kepada lelaki yang ala-ala bad boy sikit lah. Tapi sebenarnya apa yang perempuan nak adalah lelaki yang ala-ala bad boy tapi dalam hati tu good. Maksudnya lelaki yang lemah dan lembut. Bukan lemah lembut, tapi lelaki yang baik, yang caring, yang funny. Funny lah. Funny? Ya, funny tu penting. Okey, funny tu penting? Yes. Lega I. Kalau tak boring nanti. Sebab I takut macam tenggelam. Sebab yang datang ni memang bad boy. Sekejap lagi kita ada budak Juana yang nak datang kat studio kita. Alamak, ya ke? Pelakon Juana? Ya. Saya takut pula. Kalau cakap apa-apa yang salah, nanti tak pasal-pasal kena tumbuk kat Baki. Aduh. Berani dia tumbuk Amelia Henderson. Tak adalah. Tapi siapa yang nak datang ni? Sebab I nak tahu, I kena prepare tak untuk boxing. Okey, kita akan ada Johanna Sari. Tapi dia baik sangat. Memang dia baik. Lakonan je Johanna. Tapi kalau luaran dia memang baik budaknya. Itulah. Lakonan memang is not the same as orang punya karakter macam mana. Betul. Dan dengar kata dia datang pasal ada satu isu ni yang ada kenyataan sampai kata artis ni kerja tak berkat. So kalau boleh ramai-ramai artis ni stop jadi artis. Aduh, ada lagi isu pasal industri kita ni kan? Macam tak habis-habis je. Tak apa, sekejap lagi kita akan jawab semua persoalan tu. Sekarang ni kita nak bagi tahu kepada anda kena tonton Awesome TV yang memang awesome ni sebab ada banyak gila rancangan yang best. Antaranya kita ada telemovie yang macam-macam telemovie dah ada. Kita juga ada sitcom yang guarantee korang kat rumah akan ketawa. Betul. Lepas tu kita ada sketsa pendek daripada kawan-kawan saya pelawak-pelawak yang memang famous tu. Dan last kali kita ada banyak variety show juga. So apa poin kita sebenarnya? Semua ada dekat Awesome TV ni. Semuanya ada di sini. So buat apa nak tonton channel lain? Wah, dah boleh ambil jadi duta, guys. Tapi betul juga. So, okay. Semuanya di Awesome TV yang memang awesome. Sekembalinya kita kejap lagi kita akan bersama dengan Johan Asari, guys. Sebahagian besar peminat-peminat masih lagi panggil saya, botak tak? Botak kan? Awesome kan? Awesome kan? Sebenarnya berkenalan ni, berteman rapat ni jarak jauh. Okey. Ini hal aku, ini bukan hal kau. Kau ni memang banyak mulut kan.
kembali bersama kami dalam rancangan Awesome. Alright, so tadi sebelum break kita bagi tahu korang kan, kita nak bincang pasal isu sama ada industri seni ni berkat ke tak berkat. Betul. Tapi bukanlah kita nak bawa orang yang macam pencetus ummah ke ataupun ustaz. Kita cuma nak bawa orang yang ada buat keluar statement, bersuara pasal isu tu yang tadi kita bagi tahu budak sekolah Johanna. So adakah kita perlu dengar kata-kata pada budak sekolah Johanna, Amelia? Of course. Dan sekarang kita nak jemput dia datang. So kita boleh dengar dari dia pendapat dia sendiri. So jom kita jemput Johan Asari. What happened? Ambil mood je mana ni. So budak baru masuk lah. Lan Todak. Sorry, kalau dulu tak nak panggil aku Lan Todak. Tapi sekarang budak panggil aku Lan Kodak. Lan Kodak. Aku jenis suka tangkap gambar budak-budak sekarang. Oh, apa yang dah... Tak maaf, Balan. Saya minta maaf, Balan. Saya dah keluar pada sekolah Johanna tu. Kenapa engkau dah simpang rambut dan kau buat tobek-tobek tepi ni? Ni sebab saya kerja dengan ada satu orang ni. Siapa? Dia apa nama? Paper Brains. Paper Brains. Botak Johanna, guys. Johanna Asari. Ya. Stin, duduk Johan. Ya, saya syuk. Terima kasih banyak-banyak sebab masukkan lakonan Lan Todak tu sebiji. Awak memang ada kelebihan. Awak. Iya. Tapi kalau nak ambil show dalam Johanna, ambil close up je. Ambil close up, jangan ambil ke bawah. Jangan. Muka atas, kalau bawah kantun. Tak layak ke saya jadi budak Johanna? Layak. Okey, ya saya. Tapi sebenarnya cerita Johanna tu dah berapa tahun Dah 8 tahun. Tapi Stin melekat kan? Baru-baru ni saya mendaki Gunung Kinabalu. Baik. Sepanjang perjalanan di sana, sebahagian besar peminat masih lagi panggil saya, botak tak? Botak kan? Botak nak bergambar ni. Gambar apa? Dia punya impact tu kan? Impact 8 tahun. Saya kata, ya Allah, Alhamdulillah sampai hari ni orang kebanyakan peminat mengenali saya dengan gelaran botak. Ya, betul. Ya. Itu antara satu benda yang paling best jadi pelakon. Bila watak kita sangat-sangat melekat dekat penonton sampai macam 8 tahun lepas, diorang still boleh shot karakter tu. Mungkin awak nak kongsi sikit perkembangan awak sekarang tengah busy buat apa? Saya baru habis syuting drama, Alhamdulillah. Walaupun kita faham keadaan dunia dengan pandemik yang berlaku, tetapi saya masih lagi dapat peluang non-stop Alhamdulillah lepas PKP. 2 hari bulan akan datang bulan depan saya akan melaksanakan satu tanggungjawab. Penggambaran telefilm pula, Alhamdulillah. Terkejut ingat tanggungjawab jadi suami. Betul. Tanggungjawab seorang pelakon. Jadi yang mendatang ada 2 buah filem yang bakal ditayangkan di Pawagam. So Alhamdulillah sebagai seorang pelakon saya dapat rasa puaslah maksudnya. Alhamdulillah. Sebab semua apa yang jadi dengan pandemik ni, I tahu especially macam industri filem, itu yang susah sebab tak boleh nak pergi sinema. Tapi it's really good to hear. Finally, it's coming. It's on the way. Yes. Semuanya kerana bukan saya seorang, saya bekerja di bawah satu badan yang orang panggil Paper Brain. Ini Paper Brain. Memang dah 8 tahun saya dengan Paper Brain. Bos saya Marina Juki. Yang uruskan awak Yang uruskan saya, pengurus saya, Alhamdulillah. So saya rasa bertuah lah. Just lah sebab saya tak ada siapa-siapa uruskan lagi. Ya. Nak tahu something tak? Actually kita berdua dalam company yang sama. Dalam company yang sama. Oh my god. Awesome kan? Awesome kan? So itulah sebenarnya hari ini kita ada dengar pasal isu ni, pasal berkat tak berkat. Kan? So kita nak tanya dulu, apa pendapat Johan sebenarnya? Saya bukanlah ustaz. Saya pun bukanlah orang yang pandai. Tapi pandai. Alhamdulillah, okey, bolehlah dalam bidang saya sebagai seorang pelakon. Baik. Jadi untuk sentuh soal keberkatan pada pandangan saya, semua rezeki yang halal berkat. Kan? Yang mana kita buat ni ada dalam universiti pun. Betul. Jadi ada dia punya kos-kos dia pun. Kos-kos dia pun. Jadi kan kos makeup lah, kos seni budaya, kos lakonan dan sebagainya. Jadi bila keluar sebagai seorang
anak seni ni ada pelbagai cabang betul. dan salah satunya ada lakonan, banyak lagi. Di belakang tabir ni semuanya semuanya anak seni. Anak seni. Betul. Jadi mereka dalam bidang yang diiktiraf. Ya. Semestinya halal. Ya. Jadi keberkatan tu semestinya ada. Jadi tiada sebarang masalah untuk kata kerjaya insan seni ni tak berkat, tak relevan, tak masuk akal. Betul, tak masuk akal. Ya. Tapi nak tanya, Johan rasa macam benda ni adalah isu sensitif ke tak? Mungkin untuk penonton kat rumah yang memang selalu tengok orang yang terlibat dalam bidang ni tapi macam nak tahu sebenarnya benda ni sensitif ke? Kenapa semua orang macam nak cakap pasal benda ni, nak bincang pasal benda ni? Kenapa? Sebab benda ni melibatkan periuk nasi. Betul. So apa yang kita buat ni demi kelangsungan hidup kita. Betul. Yalah, pentinglah sebab tu sangat penting, sangat. Kan? Tapi sekarang ni kita nak tanya satu lagi soalan. So, ada seorang individu yang bangkitkan benda ni kan. Tapi kalau Johan berdepan dengan anybody yang rasa macam nak cakap benda yang sama, what would you say? Saya akan cuba calmkan keadaan tu. Sebab, kan? Itu pandangan. Jadi kita kena percaya persepsi ni banyak. Ada pandangan-pandangan ni luas. Betul. Mungkin dia berpandangan macam tu. Yes. Jadi kena duduk dengan dia, kena dengar apa sebenarnya. Kenapa dia bercakap macam tu? Jadi bila selami itu dia ada khusus kepada mungkin sebahagian segelintir yang dia rasa kasihan. Betul. Jadi dia rasa perlu untuk dia sampaikan pesan kepada yang segelintir itulah. Kan sebab saya percaya pandangan itu dia menjurus kepada arah yang khusus, bukan umum. Setuju. Baik, kita lupakan dulu tentang isu ni seketika. Ini nak tanya juga sebab takut apa yang saya dengan Emilia dengar ni lain pula dengan apa awak sampaikan. Dengar kata Johan Azhari tengah persiapan nak kahwin. Tapi belum tentu lagi bertemu jodohnya. Takkanlah tak ada bertemu jodoh habis tu. Leci tu tak apa. Terkeluar saya terbatuk ke? Pandai betul dia buat. Saya suka show ni sebab dia memang buat kajian. Saya terbatuk ke? Emilia pun bagus. Emilia, dia ni memang bagus lah. I know. Sebab tu I macam seronok nak posting. Tapi saya tak boleh berahsia lah. Mana boleh berahsia? Dah keluar dah nama tu. Okey. Kami sebenarnya berkenalan ni, berteman rapat ni jarak jauh. Okey. Jarak jauh. Tahun pertama dia di London, saya di sini. Baik. Awal tahun ni dia baru balik kampung dia. Alhamdulillah. So jumpa jarang sekali dan kami ambil pendekatan untuk kita berteman rapat. Baik. Okey, pada masa sama kita cuba yang terbaik. Okey. Dan serahkan segalanya kepada Yang Maha Esa. Doakan Johan. Amin. Dapat mendirikan rumah tangga. Amin. Kalau jodoh tak ke mana? Betul, saya setuju. Baru nak cakap benda yang sama. Ya, jodoh tu tak akan ke mana. Setuju. Single pun boleh bahagia. Boleh. Tapi kalau ada plan je lah. Nanti datang balik dekat Awesome, cerita dekat kita. Bawa pula partner tu. Okey. Silakan kosong. Nampak awak duduk pada jauh macam dah sedia untuk ada seorang lagi kat situ. Dah ready. Maybe. InsyaAllah. Amin. Yang terbaik untuk awak, Johan. Yes. Thank you. Tapi no pressure lah. Whatever's best, kan? Baik, sekejap lagi Emilia. Yes. Kita ada seorang ni, Johan. Ini lagi tapau pada awak. Pelakon, pengacara, dia menyanyi dan muzik video tu dia direct sendiri. Tapau kita semua kot. Dia tapau kita semua, Johan. Budak lagi, Johan. Kejap. Budak, penyanyi, pelakon, pengacara, muzik video dia direct sendiri. Dia direct sendiri. Dan dia muda lagi. Siapa? Siapa? Nak tahu? Tapau kita Dia tapau kita dah, Johan. Nak tahu? Nak tahu. Selepas ni guys dalam Awesome. Kenapa? Cinta. So awak tak ada niat nak sailang? Sudahkah kau lihat serasi kita memangnya terbukti.
Welcome back to Awesome guys. Alamak, kita dah segmen last dah. Kan. Bila lagi boleh jumpa you? Next segment kita tengoklah. Hopefully boleh datang balik. Lepas tu Syuk wajib kena nyanyi. Wajib. It's memang a must. No. Lepas ni kalau Emilia, you datang teman I. Kali ni I nak dengar you yang nyanyi lagu Melayu. Alamak. Okey, tapi kena bagi tahu awal-awal lah. I akan prepare. Nyanyi dan rap juga sekali. Yeay. Okey Emilia. Yes. Kali ni tadi kita dah bagi tahu seorang yang datang ni multi talented lah. Yes. Kan? Badan kecil, bakat besar. Siapa lagi? Jom kita jemput Wafi. Yeah. Multi talented penari juga ada Alamak, terjatuh. Kenapa? Cinta. Kata nafsu besar tadi. Jangan. Korang ni tapi serious though. You memang talented sangat. Wafi. So, you start dengan pelakon kan? Actually start masa kecil I masuk Ceria Popstar. Tom-Tombak. Tom-Tombak. Untuk menyanyi. Okey. Nyanyi lip sync. Baru masuk acting. So sekarang umur berapa sebenarnya Wafi? 18. Baru 18 tahun dahsyat. So actually cerita dia you start dari nyanyi. Menyanyi. So now make sense lah yang you macam nak keluarkan single, nak start balik dengan nyanyian kan? Boleh menyanyi tapi tak berapa power sangat lah. Tapi kalau nak bawa nyanyi lagu catchy-catchy yang enjoy boleh lah. Memang best. Sangat talented. And then you direct juga you punya music video. Sebab dah berlakon rasa dalam 6 tahun macam tu. So rasa macam suka dengan direct. So rasa macam bos, why not untuk MV ni nak direct sambil belajar. So saya kata saya fikir idea untuk MV dan juga terus direct. Dahsyat Wafi. Memang awesome. Baru 18 tahun. Okey Wafi, tapi untuk single Wafi yang ini first single kan? Ya, Lat Kali Lat. Dengar kata Wafi nak release sebab Wafi ada berjanji bila dah capai follower 1 million follower baru release. So sebenarnya lagu ni dah tersimpan lama ke macam mana? Tak, sebab masa tu kita orang prepare untuk MV tu, saya punya followers dalam 900, baru 900,000 kot. 900,000, so ada 100,000 lagi lebih kurang. And then saya cakap dengan bos, kita dah ada lagu tapi belum record lagi. So saya kata why not kita buat lagu ni, prepare semasa dalam perjalanan nak pergi 1 million tu. Lepas 1 million baru kita post release lagu ni. Sebab kalau kita tengok first single ni pun Emilia, 1.4 million view dah. Alhamdulillah. Tahniah Baru berapa lama dah release? 2 bulan kot. 2 bulan. Okey, kita nak tanya sikit lah pasal lagu Lat Talilat. Siapa kompos, siapa tulis lirik, cerita pasal apa? Dia punya yang buat lagu ni adalah Shazi, Audimok dengan Omar K. Power. Sebab saya bekerja dengan dia daripada saya kecil. Masa saya buat program-program masa nyanyi-nyanyi, diorang selalu buat lagu tema untuk cerita saya. Baik. Saya jadi rapat dengan diorang. Kita lepas tu dapat pula lagu yang diorang cipta. So bekerja dengan senang lah dengan diorang. Senang bekerja dengan senang. Lepas tu dia punya cerita sebenarnya pasal 3 orang lelaki, sebenarnya 4 orang lelaki. Ya, kalau tengok kecil. Masa kalau tengok MV tu 4 orang lelaki yang nak suka, ada crush dengan seorang budak perempuan daripada kecil. And then diorang kejar budak perempuan tu sampai ke universiti. Gatal. Video macam enjoy punya ni lah. Betul, sangat enjoy. Emilia dah tengok video dia? Belum lagi, tapi selepas ni I akan tengok lah. Tapi benda tu, story dia ada kena-mengena tak dengan your real life ke? You macam ambil yang you punya background pelakon tu untuk cipta satu story untuk ikut dengan lagu ni? Tak ada. Untuk idea tu memang kita orang fikir khas untuk MV tu saja. Tak ada based on true story ke atau pengalaman-pengalaman saya sebelum ni. Sebab saya masih single, just bagi tahu. Serius ke? Okay. Tapi bila kalau you tengok dalam muzik video tu, dia punya mesra dengan perempuan tu lain macam tau. Sekarang I have to go and see it. Yes. Jalan dah peluk tangan. Ada satu babak tu dia angkat tangan macam ni.
Macam Ya ke? You yang direct kan? Tapi buat pengetahuan semua yang Buat pengetahuan ke pengetahuan? Pengetahuan. Buat penuh tu nampak dari penuh tu. Buat pengetahuan semua wanita perempuan yang kita buat Nama tu apa Enfara tu dia for Insta famous. Okay. Insta famous and then dia famous sebab dalam Instagram dia tu dia selalu post dengan dia punya boyfriend. Sebab kalau abang tengok yang last tu twist dia pergi dengan lelaki yang ada bawa kereta tu kan. Itulah dia punya boyfriend sebenarnya. Aduh. Kita kumpul banyak gimmick dalam MV tu. So kita tarik diorang sebab diorang dua memang sweet couple lah dekat Instagram. So awak tak ada niat nak sailang? Tak ada. Tak ada. Aduh. Okey, itu Wafi ada cakap pasal nak fokus SPM. So SPM dah settle? Dah settle alhamdulillah. So rasa akan continue sambung study ke ataupun memang dah terlampau busy? Saya akan bekerja. Macam saya kata sebab saya pun nak kerja, saya nak jadi seorang director. So bidang yang saya ceburi ni memang ke arah menjadi director juga macam berlakon. Betul. So saya boleh, maknanya saya boleh belajar sambil bekerja. So saya rasa nanti mungkin dalam beberapa tahun insya-Allah saya akan belajar lebih lanjut mungkin keluar negara untuk direct punya pengajian. Wow. Dan memang jadi director tu sangat sesuai untuk you sebab I rasa macam bila you berlakon, you kena ada ilmu tu memang is better for you. Lepas tu kalau you ada music video lagi, you boleh direct juga. So it's a really really good thing sebenarnya. Dan I'm very excited tapi dah tengok apa yang dah sampai dekat sini. Okay. The mic. Sekejap lagi awak nak kena perform live tau. Untuk kita menonton WhatsApp. Okey. Memandangkan dia nak perform, kita orang dekat sini takkan kita nak duduk diam lah. Kita nak jadi backup dancer. Yes, lagu tu ada step. Ada step. So, awak kena ajar saya dan Amelia step yang kita boleh main. Step ni senang je. Okey, step ni senang je. Sebab kita selalu main lat tali tamplom kan. Ini kita buat kat kaki. Lat tali tamplom. Macam mana? So, lat tali tamplom. Lat tali tamplom. Itu saja ulang-ulang. Ulang-ulang tu je. Dia ada banyak tapi yang tu je kita. Sebab kau tahu abang tak boleh menari ke? Boleh. Last time. Ingat kita orang tak boleh ke? Oh my god. Dia orang dah advance lagi. I masih nak belajar yang ni. Dia macam apa benda ni? Saya tambah sikit lagi. Lat tali tamplom. Siapa yang kalah balik kampung. Okay, siapa yang Alright, go. Are you ready? Yeah, I'm ready. Okay, so this is for you. Thank you. Alright, kita dah ready tak? Wow, ni tengah show off ni dah belajar hafal semua step. Mereka terkejar-kejar beli cinta, mereka beri kau bunga, belian dan permata. Tapi apa maknanya tak beserta hati yang tulus seperti aku. Sudah berjuta jejak. Belum lagi? Kamu dengar telah meluas segala kata-kata janjinya. Tapi semua tak berguna kerana jawabannya di tangan kamu. Okey, ready. Latali tamplom. Siapa yang kalah balik kampung. Melepas satu harap bukanku terkecewa. Latali tamplom. Cepat-cepat buat pilihanmu. Ku yakin bila tinggal akhirnya ku Okey, ini Abang Syuk boleh duduk. Tidakkah kau lihat serasi kita memangnya terbukti. Dan aku, bakar aku dan Raja berjalan bersama. Biarpun kau suka memilih, biar saja ku yang memutus kata. Kerana aku tahu dirimu kan menjadi pilihanku selama-lamanya. Lali tamplom, balik kampung. Let's go. Satu harap bukanku terkecewa. Latali tamplom. Cepat-cepat buat pilihanmu. Ku yakin bila tinggal akhirnya ku. Okey, last. Siapa yang
salah balik kampung melepuk satu harap bukanku terkecewa terkecewa lat tali lat lai li tamplom. Yeah. Wafi.